Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua sahabat-sahabat yang saya hormati, yang Puan Hajah Nur Ain, PKM kita, Ustazah Hanan Nur Hanani Alia, GK kita, semua cikgu-cikgu yang ada setakat pagi ni. Okey, Alhamdulillah. Hari ni nak kalau ikutkan hari tu dah ajar dah sebenarnya lah ajak buat Google Form ni. Hari tu ajar cerita je. Tapi hari ni kalau boleh, saya tak nampak tapi saya nak cikgu-cikgu buka sekali. Buka starting daripada Google Drive. Kalau cikgu-cikgu susah nak masuk Google Drive, kan nanti saya share screen saya dulu. Mana Google Drive saya? Okey. Macam ni, saya dah masuk siap-siap Google Drive saya. Ni adalah Google Drive saya yang sepatutnya nak guna untuk buat Google Meet lah. Kan? Tapi untuk hari ni, kalau boleh, saya nak cikgu login masuk. Sekarang macam mana nak masuk? Dekat manage your account ni lah. Dan cikgu add Google, ada 5 punya account. Cikgu add ada 5 punya account. Cikgu buat yang itu dulu cikgu. Once kita dah masuk, kita start. Sebab kita memang nak kena start daripada Google Drive. Ya, okey, saya tutup kamera saya supaya kita boleh tumpu pada pada page yang kita nak discuss sama-sama ya. Okey. Cikgu buka dulu supaya boleh buka Google Drive cikgu pakai ID dia 5. Kita kena praktis macam tu hari ni. Kalau saya je cerita, cikgu tak buat, saya takut nanti korang ada yang tertinggal. So, tak apa, kita pergi slow-slow hari ni. Saya cuba kita pergi kepada Google Forms. Ya, kita buat blank. Sebenarnya kalau kita nak buat blank quiz pun boleh. Dia automatically akan set kita punya form tu kepada quiz. Sebab kita nak buat peperiksaan pun kan. So kita boleh terus pilih blank quiz. Okay. Kat sini, first and foremost cikgu, sebelum kita start apa-apa, saya nak cikgu ni tengok dulu ya. Ni kita ada 1, 2, 3, 4 button di atas ni. Kalau cikgu-cikgu tak ada button add-on ni, cikgu kena cari dekat sini. Dekat 3 titik ni, add-ons. Add-on saya ada kat sini sebab saya dah ada beberapa tambahan untuk bantu saya buat form ini sesuai untuk quiz, untuk peperiksaan. Ya cikgu ya. Okey. Jadi first nama kita tengok dekat setting cikgu. Kita tengok dekat setting, memandangkan tadi kita dah kata budak-budak ni ada yang tak boleh masuk guna Gmail sekolah, Gmail ID dia 5. So kita cancelkan restrict to user ni. Tetapi kita minta mereka masukkan email mereka. Ina. Ya kak, ya kak. Tak ada gambar Ina ke akak punya je yang tak ada gambar? Tak ada gambar? Alamak. Sorry. Okey. Tak, tersilap tab. Tersilap sharing tab. Sorry. Okey, ada dah. Thank you for information. Okay, tiba ulang balik. Okay, ni dekat form. Okay, ada 4. Kat atas saya ni ada 4 button. Okay, kalau cikgu-cikgu tak ada add-on, cikgu hanya ada 3 button. Ya, cikgu-cikgu yang dah ada add-on, dia ada 4. Yang tak ada add-on, jangan susah hati. Dekat 3 titik yang kat more ni, cikgu-cikgu boleh tekan. Ada add-on kat situ. Bila cikgu dah ada apa-apa saja penambahan, masa sijil, pengiraan waktu, had, baru dia akan keluar kat sini. Add-on ni macam kita punya rencah tambahan lah. Lebih kurang macam tu lah. Senang nak cerita. Ya cikgu ya, maksud yang paling senang lah. Nah, okay. Untuk setkan quiz ini,
sesuai budak-budak kita tak restrict hanya menggunakan ID D5. Satu, kita tutup dulu. Restrict. Tetapi saya galakkan kita collect email. Supaya budak-budak ni boleh masuk juga email mereka kat situ. Supaya markah tu sama ada kita hantar melalui email mereka. Sebab kalau ada kertas subjektif, kita tak dapat nak bagi markah segera. Kita nak semak dulu kan. Jadi kita minta mereka masuk email supaya markah mereka kita hantar melalui email untuk kertas subjektif. Untuk kertas objektif, kalau cikgu-cikgu nak bagi dia tengok markah terus dia buat jawapan. Kalau objektif ABCD hanya pilih satu jawapan, tak apa. Jadi bila soalan struktur yang ada lebih daripada 2 jawapan, lebih daripada 3 jawapan, saya lebih galakkan cikgu-cikgu jangan auto tanda. Kita tanda dulu baru kita email kepada mereka keputusan mereka. Ya? Okay. So, kita minta dia orang hantar email, bagi email dan kita tekan limit to one response. Bermakna mereka hanya boleh jawab sekali je. Tak boleh jawab kali kedua, kali ketiga sebab ini adalah peperiksaan. Dan mereka juga tidak boleh edit selepas hantar. Itulah jawapan dia. So kita undo. Kita cancelkan edit selepas hantar. Jangan bagi. Nah? Okay. Dekat presentation ni, biasanya untuk peperiksaan kita on kan progress bar. Tunjuk ada berapa soalan lagi yang belum jawab. Shuffle question order saya tak galakkan. Sebab soalan kita tu soalan struktur. Kan? Lainlah kalau soalan ABC kita nak shuffle tak apalah. Supaya budak-budak ni tak boleh bincang over the phone dengan WhatsApp masing-masing. Kan? Subjektif ni mungkinlah kita tak perlu shuffle question lah. Sebab ni kalau kita shuffle question kita pun pening. Kat mana soalan ni ya. So, kita tak payah. Kita cukup sekadar show progress bar. Lepas tu confirmation page ni kita pulang pada cikgu. Cikgu nak cakap apa? Tahniah. Saya telah berjaya menjawab kertas soalan saya. Apa-apa cikgu boleh tulis kat situ. Ya, ataupun boleh tulis. Macam saya suka tulis terima kasih. Terima kasih kerana menjawab soalan saya. Perlilah sikit. Istilahnya perli. Tahulah dia orang jujur ke tak kan? Kita nak menjawab soalan saya dengan jujur. Okay. Tadi sebab kita pilih quizzes, dia automatically kita tak payah on kan yang ni. Dia automatically jadikan ni make this a quiz. Lepas tu, bila kertas ini subjektif ataupun struktur, sini. Kita akan pilih later. After manual review. Cikgu akan review dulu cikgu. Cikgu akan tengok dulu markah mereka macam mana cikgu. Jawapan mereka macam mana cikgu. Baru cikgu lepaskan markah. Baru cikgu email balik markah mereka. Dan kat sini kita cancelkan miss question. Bolehlah dia orang boleh tengok soalan apa yang mereka terlepas. Correct question answer. Tak bolehlah kalau kita tak bincang lagi kan. Jumlah markah kita bagi. Sebab biasanya budak-budak ni kalau kertas struktur biasanya saya selalu pesan. Tengok jumlah markah. Itu menunjukkan berapa banyak jawapan yang awak kena tanda. Kalau kertas sains memang selalu macam tu. Ya cikgu ya. Okey dah selesai. Kita buat ni. Laju sangat ke? Boleh ke cikgu-cikgu? Boleh ya? Okey Ustaz Fazlan, terima kasih kena respon. Okey, kita tekan save. Jadi untuk apa-apa pun nanti, tadi kita letak total point, markah, ada markah di atas, jumlah markah. Nah, email sebab kita nak kata budak-budak ni kita perlukan email mereka dan mereka kena masuk email yang valid. Mesti masukkan email betul. Kalau mereka masuk email main-main, nanti mereka takkan dapat markah. Itu pesanan kita kepada anak-anak murid lah. Mereka takkan dapat markah tu. Jadi
Mau tak mau, suka tak suka, kena masuk email yang betul. Kena masuk email yang betul. Okey. Baik, ni okey. Itu setting. Setting yang pertama. Ni belum masuk set masa ke apa lagi ya cikgu-cikgu ya. Kita baru setting baru untuk quiz. Baik, kita buat kat sini. Contoh kertas 2 sains kertas 2 SPM contoh ya. Ada 3 bahagian. Ya betul, ada 3 bahagian. Ada 3 bahagian. Jadi nanti ini kita tulislah masa. Biasanya 2 jam, tak silap saya 2 jam setengah. Katalah peperiksaan tu bermula pada pukul 10 pagi 10 sampai hingga 12.45 tengah hari. Ini saya ini sebab description kan cikgu kan. Kita nak tulis. Okey, email kita dah minta budak letak email yang sebenar. Email yang sebenar. Jadi kita buat ni question yang ni kita minta mereka letak nama. Short answer. Letakkan nama mereka. Nama. Supaya mereka jawab, letak nama. Kita required. Ni tak ada answer key lah. Memang tak adalah jawapan. Sebab budak-budak ni punya nama sendiri. Ya, lepas tu kelas. Untuk mudahkan cikgu dekat Google Sheet nanti, cikgu setkan kelas siap-siap. Dan menggunakan drop down. Maknanya budak hanya pilih saja. Kelas tu. Ya, sebentar ya, kena 5 Dini A dan 5 Dini B. Okey. Jadi required. Okey. Alright. Nah, okey, ini untuk yang basic lah. Nah, email, nama, kelas. Ini memang basic asas untuk jawab kertas soalan periksa mana-mana pun kita akan buat macam tu. Okey. Kita nak masuk bahagian soalan yang pertama. Kita boleh add section cikgu. Tujuan kita add section untuk membezakan soalan bahagian A, soalan bahagian B, soalan bahagian C. Macam sains kertas 2, tak silap saya bahagian A lebih kepada soalan struktur yang mudah. Bahagian B, soalan A kebanyakannya soalan eksperimen. Yang mana mereka kena bagi kesimpulan. Mereka kena bagi graf, dia kena lukis graf dan apa semualah. Jadi ada soalan-soalan ni yang mungkin agak sukar untuk budak nak jawab dalam Google Form. Tapi ada cara dia cikgu. Ada cara dia yang kita boleh suruh budak buat. Okay? Kita tengok satu-satu ya. Kita add section dulu. Tujuan kita add section, maknanya section pertama adalah tempat muka depan. Email budak, nama budak, kelas budak ni adalah bahagian A. Section kedua adalah bahagian A. Biasa arahan soalan kita lah. Anda diminta untuk saya ni minta untuk menjawab semua soalan di dalam bahagian ini. Okey. Ini memandangkan ini soalan berstruktur ya cikgu. So kita cari dulu soalan struktur. Ada tak dalam saya punya simpanan? Kejap ya cikgu ya. Ni sekarang ni saya buka saya punya Google Drive balik. Sebab saya nak tengok soalan quiz yang ada struktur punya soalan. Sekejap ya, saya cari.
Sekejap ya cikgu ya. Okey cikgu, saya dah jumpa soalan tapi soalan saya ni bukan soalan dalam ni saya save dulu soalan saya. Contoh soalan. Kejap ya, kejap lagi saya bukakan untuk cikgu-cikgu boleh tengok. Soalan. Okey. Select. Okey, save. Okey. Stop. Okey, kat sini. Okey, dia dekat sini. Contoh soalan. Okey, di sini. Okey, soalan ni dalam bentuk PDF ya cikgu-cikgu ya. Okey. Soalan ni dalam bentuk PDF. Kalau ikutkan sebenarnya dekat dalam kita punya tab ni kita boleh import soalan tau cikgu. Tapi kita boleh import soalan. Tapi kita kena tengok kalau dia benarkan kita import soalan dalam bentuk form lain. Kalau cikgu sebelum ni, cikgu ada buat latihan menggunakan Google Form, buat quiz. Cikgu nak guna je balik soalan tu. Cikgu hanya perlu import soalan, copy soalan daripada form tersebut. Tak tahulah kod budak tu ingat ke, budak tu tak ingat ke kan. Tapi ini adalah satu lagi cara mudah untuk cikgu-cikgu boleh pilih form. Ya, itu satu cara lah. Okay. Satu lagi cara, ini cara kita kata cara yang ambil masa jugalah cikgu sebab kita akan copy and paste. Kalau ikutkan, ada je sebenarnya apps yang boleh kita guna di sini. Contohnya di sini, add-on ni ada je satu add-on yang kita boleh guna. Kita boleh apply. Kita boleh copy soalan tu daripada Word ataupun daripada Doc masuk ke form. Tapi saya dah try semalam, dia nampak kalut sikit. Jadi saya risau kalut nanti dengan kita pun jadi kalut. Ya, okey. Jadi untuk itu saya nak tunjuk macam ni je lah. Ini soalan ni sebenarnya soalan tingkatan 4. Soalan tingkatan 4.
Jadi kita nak buat ni soalan pertama. Kita buat soalan, kita ambil bahasa Melayu je lah ya cikgu ya. Okey, ni kita Ctrl C lah. Macam biasa. So, kita dekat sini Ctrl V. Ada satu pun satu di bawah menunjukkan isu sosio-saintifik di dalam stesen minyak. Okey. Untuk gambar ya cikgu, untuk gambar ni kita tak boleh nak copy and paste. Kalau kita copy pun paste tak jadi apa-apa. Kalau kita copy pun paste tak jadi apa-apa. Sebab gambar yang ini kan kalau cikgu nak senang, cikgu malas nak upload, cikgu malas nak tangkap gambar, cikgu malas nak ni, cikgu pergi pada Google Image Search. Kat sini cari pelantar minyak. Jadi cikgu carilah gambar yang seakan-akan kartuni sikit ke, kalau pelantar minyak kartun contoh. Kita tak nak berat kan, kita tak nak kata soalan kita berat sebenarnya. Kan, kalau terlalu banyak gambar pun takut berat juga kan. Tapi kalau tak ada, kita kena ambil je lah, kita insert. Sebab dia stesen penapis minyak. So, pelantar minyak lah antaranya kan, stesen penapis minyak kan. Jadi, kalau ikutkan kat sini, dia kena soalan dia nyatakan sumber bahan api yang digunakan di dalam sektor ini. Okay. So, kita kena add question. Kita kena sini add question di situ. Ya, betul. Tu gambar dia. Gambar dia. Ataupun kalau cikgu kata, macam pening cikgu Ina ni. Kat sini pun ada jawapan juga. Kat atas pun ada jawapan juga. Tak apa. Senang aja gini. Kita boleh cancel. Cikgu boleh buang dulu. Cikgu masuk gambar dulu cikgu. Masuk gambar dulu. Cari balik. Penapis minyak. Oh, pelantar minyak lah Zina. Astaghfirullahaladzim. Pelantar minyak. Okey. Kita insert gambar dulu cikgu. Okey. Dekat sini kita masukkan soalan tadi. So, soalan 1. Rajah 1 di bawah menunjukkan ini. Okay, question A. Saya katalah kita boleh copy and paste. Cikgu buka soalan, kalau cikgu ada soalan, kita boleh copy and paste. Cikgu ya, kita paste soalan. Okey, jawapan adalah dalam bentuk short answer. Dekat sini yang saya kata tu. Yang kat sini, kita boleh letak markah sebenarnya. Cuma kita tak letak jawapan. Sebabnya kita tak nak kadang-kadang budak-budak ni dia guna huruf kecil besar. Kadang-kadang dia guna huruf besar-besar. Kadang-kadang macam saya dia caps lock semua. Jadi kalau kata kita just nak letak markah je, kita kata 2 markah je kat situ. Jadi budak-budak ni tahu dia mesti ada 2 sumber bahan api. Maknanya macam tu lah contoh. Ya, ini untuk soalan. Mereka akan nampak 2 markah ni. Soalan kat mana mereka nampak? Ni. Atas ni. 2 markah. Ni untuk soalan lah. Soalan struktur. Satu contoh. Nak tambah soalan, add question. Sebab soalan berdasarkan gambar di atas tu kadang-kadang ada 3-4 soalan kan. Okey. So kita boleh cari lagi. Kita boleh copy lagi. Kita boleh copy lagi soalan. Sekejap ya. Okey, nyatakan 2 isu sosio-saintifik yang ini 2 isu. Okey. See.
Kita ke sini. Share the tab. Ya, Dek. Okay, B. B. Nyatakan dua isu sosial saintifik yang terdapat soal too long answer. Mak kita tak ada, kita tak nak bagi jawapan tapi kita nak markah 2 points. Okay, lepas tu cikgu-cikgu jangan lupa dia mesti required. Required mesti di-on kan. Required ini mesti di-on kan supaya budak tahu benda lah tu. Soalan ini wajib dijawab. Soalan ini wajib dijawab. Okay, sama lah. Jadi ini untuk paragraf. Ini untuk soalan berdasarkan gambar rajah. Kalau soalan yang membentuk struktur, macam suaikan, macam labelkan ya, pun kita boleh guna cara yang sama. Tapi bayangkan kalau tiba-tiba kita ada soalan berbentuk teka silang kata. Teka silang kata ni biasa cikgu-cikgu form 3 lah biasa nampak ya. Cikgu-cikgu form 4, form 5 saya tak pastilah biasa nampak ke tidak. Tapi kalau menengah rendah memang biasa nampak lah. Soalan ni nanti saya bukakan satu soalan kuis. Not fix it, Mom. I cannot fix it. Mom, I cannot fix it. Mom. Okay. Bagi soalan struktur yang kadang-kadang kita buat suaikan apa semua, bila pakai Google Form memang tak ada istilah kita boleh suaikan. Tapi cikgu-cikgu kita ada ruang dan cara untuk buat dia. Contoh dia kan kita pakai ni. Saya buat kat sini lah. Kita pakai ni. Kita pakai multiple choice grid. Multiple choice grid ni bermakna dia kena ada pilihan pertama dan pilihan kedua. Seolah-olah macam kita sesuaikan juga. Jadi kita boleh keluar soalan kat sini contoh dalam keadaan yang manakah kita dapat mengaplikasikan teknologi hijau dalam kehidupan seharian. Okey. Contoh cikgu-cikgu ya. Jadi jawapan dia dekat sini. Jawapan kat sini kita boleh cakap kat situ. Sewaktu untuk cucuk tanam. Contoh dia cucuk tanam. Atau bawah ni memasak. Atau cucuk tanam. Bertani. Ya Allah. Bertani. Tab. Memasak. Tab. Hiburan. Contoh gitulah ya. Okey. Lepas tu. Jawapan dekat sini yang dia kena jawapan dia kena setara. Dia kena antara satu dengan lain tu dia kena sama. Dia kena sesuai, okey. Macam bertani kat sini kita janganlah letak jawapan dia kat sebelah-sebelah kan. Masak kita boleh kata guna minyak bukan guna masak, kita guna air yang disuling contoh. Ya.
Yang ini guna baja kompos dari hasil Tana pergi. buangan domestik. Buangan domestik. Yang ini contohnya membuat alat musik daripada bahan gitar semula. Contoh ya. Okey, macam mana keadaan dia budak-budak nak tengok yang ini. Ya, macam mana keadaan dia budak-budak nak tengok keadaan ini. Jadi kita boleh pergi kat mata. Mana mata? Okey. Okey, kita share. Ini kertas soalan yang budak nampak ya cikgu. Ini kertas soalan yang budak nampak. Dia suruh kita letak email. Dia suruh kita letak nama. Dia suruh kita pilih kelas. Ya, okey. Next. Jadi, bila kita tekan next semua kita masuk. Okey, bahagian A. Jadi, budak-budak pun boleh jawab. Okey, ni gambar raja stesen penapis minyak. Okey, apa yang berlaku? Bahan api apa yang digunakan? Di sini, budak kena pilih lah. Sebab ada 3 jawapan kan. Macam mana dia? Which one is the right one? Sebab setiap row kena ada jawapan. Setiap row kena ada jawapan. Ini sama macam kita suaikan. Macam kita suaikan. Ya cikgu ya. Okey, satu lagi situasi. Soalan tu budak tak boleh buat dengan Google Form. Budak kena buat atas kertas. Budak kena buat atas kertas, kita nak budak hantar kat kita. Kita nak budak hantar dekat kita. Ya, okey. Kejap. Saya cari. Ada ni sebenarnya. Okey. Kita bagi soalan bentuk graf. Saya cikgu, saya cari soalan bentuk graf. Soalan graf. Tak ada. Bukan sini. Ma. Okey. Ma. Ni ya cikgu contoh macam soalan ni. Mereka kena buat pengiraan ini untuk matematik lah. Mereka perlu buat pengiraan macam ni. Contoh lah, ini soalan form 3 ya cikgu-cikgu. Bahagian tenaga dan kuasa. Jadi kalau kata budak kena buat soalan macam ni. Ni macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Okey, first and foremost. Sebab kita nak budak tunjuk jalan kerja. Dan kadang-kadang jalan kerja susah nak ditunjukkan dalam Google Classroom. Jadi mesti ada kaedah dan cara untuk budak yang boleh uploadkan dia punya jawapan tu dekat dalam Google Form. Okay. Jadi kita akan print screen jawab soalan ni cikgu. Saya dah print screen. Saya akan tunjuk ya. Saya akan masukkan ke dalam okey. Saya akan masukkan ke dalam ini soalan tadi. Macam saya kata tadi, gambar tu saya print screen.
Bila gambar tu saya print screen, saya kena upload lah. Ya, saya kena upload lah gambar tu. Jadi kita tekan gambar. Kita tekan screenshot. Upload. Kita tekan screenshot. Dia akan uploadkan. Dan dia akan masukkan gambar. Maaflah gambar ni jadi besar macam sebab saya tak kecilkan. Kalau cikgu terlupa nak kecilkan, cikgu double klik gambar, cikgu nampak ya. Ada 4 arrow, ada arrow kat situ. Cikgu boleh crop, boleh kecilkan gambar. Cikgu boleh crop gambar. Ni cikgu kecilkan gambar lah ni. Ya cikgu ya, cikgu sekadar mengecilkan gambar tanpa cropping. Tanpa cropping. Okay. Jadi macam mana kita nak budak ni jawab? Kalau budak ni tak boleh nak jawab soalan ini dengan cara dengan cara menggunakan Google Form. Okay. Kalau ikutkan, sekejap ya, ada tak kat sini? Ada tak ada? Ni. Kita boleh pilih file upload. Pergi cakap dengan abang lah. Cakap dengan abang. Kita boleh pilih file upload. Okay, file upload will be uploaded from to the form form owner of Google Drive. Respondent will be required to sign in to Google when file upload the question and added to a form. Make sure only share this form with people you trust. Sebab dia takut ada virus ke apa kan. Jadi budak-budak dia kena jawab soalan. Kita allow specific file type. Nak selamat lah. So kita allow image. Maknanya budak-budak kena tangkap gambar. Maximum number of files. Kita kata ada 2 kan kat situ kan cikgu. So kita maximum 5. Maximum file kita letak kita tak bagi terabyte. Okey tak apa. Kita letak 10 gig. Letak aja cikgu maksimum. Ya? Alamak, this form is no longer a response because a single response can 1 gig. Oh, okey tukar. 1 gig paling besar. Kena pastikan budak tu tak tangkap gambar lebih daripada tak boleh tangkap gambar tu banyak lah. Kena tangkap gambar tu sikit. Okey. Bila depa jawab soalan ni nampak macam mana dekat depa. Soalan di bawah adalah seperti berikut. Sebab depa nak kena upload kan jawapan depa kan. So kita tengok. Kita preview. Soalan ni jadi macam ni cikgu. Depa baca soalan dan depa add file. When soalan jadi macam ni cikgu. Okay, dia baca soalan, dia tengok soalan, they have to add file untuk jawab. Dia jawab soalan, dia add file. Okay, kat sinilah dia add file. Samalah macam kita nak add picture tadi. Maknanya mereka kena tangkap gambar dulu dalam telefon. Ya. Lepas tu dia upload file daripada telefon lah. Dia upload file dari telefon. Ikutlah gambar apa yang, gambar jawapan yang dia buat lah. Contoh ya. Okey, ni contoh. Dia tekan upload. Okey, jadi jawapan dia ada di situ. Jawapan ada di situ. Nah, ini untuk contoh soalan yang budak kena buat atas kertas lain, kena hantar add file. Ini cara dia. Ya cikgu ya, ini cara dia. Jadi file ni nanti dia akan save dalam Google Drive cikgu. Cikgu tengok Mana
Mana form saya ni? Form saya. Tu. Form saya kat sini. Ni gambar yang jawapan yang budak tu upload tadi. Ya cikgu? Sebab tu kalau kita nak buat ni dalam Google Drive, apa-apa nanti kita buat dulu satu folder. Satu folder lain supaya jawapan budak tu duduk elok-elok diam-diam dalam folder. Okey, itu kalau kita guna Google Form sahajalah. Ya, kalau kita guna Google Form sahaja. Ya cikgu? Okey. Itu kalau ini dasarnya, asas dia untuk guna Google Form. Jadi macam mana cikgu nak semak? Tu saya kata kalau nak semak di sini kan, sebab kita dah suruh budak-budak kata kita akan hantar maklumat tu kemudian kan. Dekat bahagian responses ni kita boleh semak. Kalau dah ada yang menjawab, kita boleh semak. Jadi semakkan dia di sini bila kita pakai Google Form. Kalau objektif mudahlah. Kalau subjektif tu cikgu kena tengok satu-satu lah. Cikgu kena tengok satu-satu. Sebab tadi saya duk preview aja. Saya tak buat. Jadi kita tak nampak lah bahagian jawapan tu kan. Okey, tak apa. Kalau kita nak try buat. Ya. Sebab ni dah isi. Okey, try ya. Saya buat yang ni. Contoh. Okey, saya tekan submit. Alamak, kena ada jawapan juga. Bahan api fosil. Satu, pencemaran udara, pencemaran, pertumpahan minyak. Okey. Alright, so kita submit. Okey, bila budak dah jawab, tak boleh buat apa-apa lah. Bila budak dah jawab, dia tak boleh buat apa, dia akan keluar macam ni ya cikgu ya. Sains Kelas 2 SPM telah jawab. Terima kasih dengan jawapan dengan jujur. Jadi, kita pula dekat kita punya form, kita dah nampak ada satu respons. Yang mana kita nak tanda jawapan budak. Okey, ni kita nak bagi markah. Jadi macam mana kita nak bagi markah kat budak ni? Ni soalan dia. Ini summary kita tak boleh buat apa-apa tau cikgu. Dekat question pun kita boleh buat. Kita pergi pada question. Kita ikut nama. Ni sebab dia ada dua section tadi. So kita pergi satu-satu. Ataupun lambat kita pergi individual. Ni tengok seorang-seorang ya. Okey. Nyatakan sumber bahan api yang digunakan dalam set ini. Okey, betul. Kalau betul, 2 markah cikgu. Save. Tak nak save dulu pun tak apa. Save dulu pun boleh. Yang ni pun okey, 2 markah cikgu. Save. Okey. Lepas tu, yang ini pula. Bertani guna suling. Ni kosong. Memasak guna baja kompos. Kosong. Hiburan guna baja kompos. Pun kosong. Okey, kita save. Nah, okey. Markah dia tadi. Yang ini ada markah tak? Oh, saya tak set markah. Paling kena ada set markah kan satu-satu. Saya tak set markah. Yang ni pun saya tak set markah. Yang ini cikgu nak tengok, cikgu tekan situ. So, apa yang jawapan budak tu nanti bila cikgu dah tekan link dia tu, cikgu boleh nampak jawapan budak. Jawapan budak sama ada dalam bentuk JPEG atau bentuk PDF cikgu. Okey? Kalau bentuk PDF, kita boleh tandalah. Nah, kita boleh tanda right ke, bagi markah ke, apa ke lah.
Alright, kita boleh write dan kita bagi markah dekat sini. Berapa markah dia? Berapa per berapa ni, saya tak set tadi ni. Kalau betul 2 markah macam ni, biasanya 2 out of 2 lah. Kan? Sebab ni kalau ni 4 markah kadang-kadang. 2 sebab rumus betul, dalam kerja betul, jawapan betul. So dia 2 markah di atas, 2 markah di bawah. So 4 markah. Macam itulah. Itu untuk penandaan. Selesai dah tanda, markah tu jumlah markah budak ini ada di sini. Ni ada di situ. Dan ada di sini. Ni. Jadi kita release score. Dia akan email kepada pelajar. Send email and release. Jadi pelajar tu tahulah dia dapat berapa per berapa markah dia. Ni untuk kertas 2. Struktur dan subjektif. Okey. Itu untuk cara buat soalan dia. Cara buat soalan dan cara semakkan dia. Okey, sekarang ni cara kita nak set pula. Kita nak set ni. Tak nak bagi budak lebih. Tak nak budak mula awal. Tak nak budak habis lewat sangat. Tapi kita kena fikir jugalah sebab kita buat atas talian. Mula tu cantik dalam ni. Tang akhir tu kita bagilah masa. Ataupun ikutlah cikgu nak buat macam mana kan. Jadi kita kena cari add-on cikgu. So kita klik more, add-ons. Dia akan buka satu laman sesawang lain yang akan bagi add-ons. Kejap ya. Okey, ini adalah workplace. Jadi macam saya, ini pun boleh nak tengok berapa lama budak pakai kita punya Quilingo ni. Timer lah, set time. Berapa lama budak? Patutnya budak jawab dalam masa 2 jam 45 minit untuk satu paper. Ni kat sini kita boleh check. Tapi kalau cikgu rasa macam tak seronok dia pakai yang ni, cikgu boleh pakai form limiter. Bila cikgu tekan form limiter, nanti dia akan buka form limiter yang dia akan cerita penggunaan form limiter tu macam mana lah. Ya, cikgu just install to Chrome. Install to form. Okay. Bila cikgu dah tekan install to form, dia akan ada dekat sini. Form limiter. Ya. Form limiter ni cikgu dalam telefon memang payah sikit nak buat. Dia tak boleh baca. Jadi saya galakkan kalau form limiter ni kena pakai dekat komputer. Ya, saya galak sangat pakai dekat komputer. Untuk setkan form limiter ni. So saya dah set form limiter dalam telefon saya. Dan telefon anak saya, lain-lain je nama. Tak boleh, memang dia tak boleh baca. Bukan tak boleh dia baca, tapi kita tak reti. Tak nampak dia punya keadaan tu. Jadi kalau dekat komputer ni, kita tekan form limiter. Alamak, dia tak nak set lah pula. Sekejap cikgu ya. Refresh balik. Okay. Form limiter. Dia kena ada set limit dia cikgu. Kalau tak ada set limit tadi tu memang cikgu tak ada set limit. So cikgu tekan set limit. Dia akan keluar satu pop-up lain. Yang mana dia cikgu boleh set bila exam nak mula, bila exam nak habis. So kita ni date and time lah. Number and response kita dah set dah.
tadi dekat dalam form kan. Date and time. Jadi katakanlah paper science ini hari yang pertama. Contoh. Katakanlah gitu ya. Okay. Ini dalam American. Ya, jadual kalender ni. Tak payah pelik lah, dia dalam American style. Nah. Okay, time patutnya periksa tu habis 12.45 tengah hari. So awak kalau kita rasa alah tak apalah sekian bagi extra 5 minutes lah. Pun kan. Jadi dia 12 tengah hari. Habis tadi 12.45 sepatutnya kan. So kita tambahlah 5 minit. Set. Bila dah sampai tahap tu, automatically form ini akan tertutup sendiri. Lepas dia 12.50, kalau budak masih tak hantar, budak tengah buat, ada peluang lah nak hantar. Tapi budak yang tak masuk langsung buat, tak akan dapat hantar. Tak akan dapat hantar dah jawapan dia. Jadi markah dia akan jadi kosong. Itu je lah. Itu dia. Form limiter cikgu. Form limiter. Salah satu date dan time limit yang ada lah. Yang kita boleh set time, set date, set limit pun boleh sebenarnya. Tapi sebab kita set limit dalam form, kita tak perlulah pakai form limiter ini untuk set limit kertas lagi. Okey cikgu. Boleh ke setakat ini ada apa-apa nak tanya saya sebelum saya pergi ke bahagian kedua dengan Google Classroom? InsyaAllah. Soalan-soalan lain ada. Tasnik Mak Syifa jangan main pintu nanti kan pintu tak boleh buka. Ada soalan lain? Okey, tak apa. Nanti cikgu-cikgu cuba ya. Nanti cikgu-cikgu cuba. Kalau cikgu-cikgu ada soalan. Ya betul Faiz. Nanti Puan Juraida dengan Kak Muntas kita akan buat jadual. Mereka akan keluarkan jadual peperiksaan. Betul kan Kak Muntas kan? Betul. Jadi periksa kita start 2 Ogos Faiz. Jadi Faiz ada banyak masa nak buat kertas soalan. Kak Ina. Ya mak. Ya mak. Tak macam yang ni. Kalau soalan dini. Budak kat sini terus maksudnya pilihan jawapan. Ke nanti budak nak print ke macam mana? Tak nampak. Kalau subjektif Asma. Kalau tu kalau subjektif tu tadi. Tu saya kalau subjektif tu tadi Kak Ina ajar buat yang add file ni. Nampak tak ni? Soalan ni soalan yang ni kan. Masuk lewat tadi tak tengok mula. Soalan yang ini add file ni. Soalan add file ni gini. Tak macam kalau kita upload RPH kita dulu boleh tak dalam GC? Kita dah siap-siap soalan. Kita upload je macam kita buat RPH dulu. Kalau nyata boleh tak? Kau tu mu buat boleh dalam GC gitu. Nak tunjuk dalam GC pula ni. Tapi dalam GC budak lah kena masuk dalam GC. Budak jadi, kena login GC. Lagi tak send lah. Makna satu lagi tadi Asmat nak tanya juga. Kalau kita buat juga macam tu, kita send dalam email sekolah. Dalam tu. Tapi kalau kata macam mu nak buat GC, mu kena buat GC dengan ID mu ni, ID sekolah mu. Yalah, macam kita RPH buat classroom kan. Sini. Yang RPH tu mu hantar dekat sekolah punya. Sekolah yang setkan tarikh bila-bila RPH kan. Ya. Nampak yang ini mu kena buat kelas dalam ID mu. Lepas tu budak kena hantar dekat mu. Soalan dia pun baca. Sepenuhnya budak akan guna benda ni jugalah untuk send pada kita baliknya. Ya betul. Budak mau tak mau kena login dengan Google Classroom lah. Isu dia yang tunjuk Google Form ni dulu. Sebab takut ada budak tak boleh masuk GC. Walaupun hakikat sebenarnya GC tu lagi mudah.
Yelah masalah budak kalau 3C tu yang kelas biasa pun kata 7 orang je masuk. Kita yang kita nak. Macam GC Kak Ina pun 3C 15 orang. Bukannya semua pun buat. Masuk aja tak buat apa pun. Yelah tak apalah kita. Yelah. Okay lah itu je masalahnya. Okay. Tak apa. Lepas ni kena tunjuk untuk GC pula. Tapi kalau kata macam Asma punya situasi, macam gini, Asma boleh copy paste soalan. Boleh upload sebab kita gambar bahasa soalan. Arab kan dia kadang dia lari banyak tulisan. Lepas tu budak kena jawab, dia jawablah atas kertas kan. Yelah maksudnya atas ramai juga kalau kita hantar send dalam email pun kalau ada budak ada email dia boleh tiru juga atas kertas maksudnya macam tu lah kan. Lepas tu itulah itu yang nak tunjuk lepas nak tunjuk Google Classroom punya pula ni. Okay tak apa. Okay? Itu saja dulu. Okay. Terima kasih Kak Ina. Sama. Yeah. I cannot get out like this. Okay, nanti makan sekejap ya. Tak boleh keluar dah tu, tak boleh keluar dah. Okay, cikgu. Sekarang ni ini untuk Google Classroom pula. Ini Google Classroom saya ya cikgu. Cikgu jangan terkejut ya. Ini Classroom saya. Saya punya Classroom memang saya gunakan sepenuhnya Classroom. Walaupun budak-budak tak masuk, saya paksa juga budak masuk. Bawah kereta ni. Mahmud. Dia lupa mute mic. Okay, tak apa. Okay, ini Classroom saya ya cikgu. Okay. Kalau kata cikgu nak menggunakan Google Classroom sebagai tapak untuk buat peperiksaan, pertama sekali cikgu kena create kelas dulu. Macam ni saya dah ada kelas untuk PDPR. Ini kelas PDPR saya. Daripada Januari hari itulah. Daripada kita start Januari ke Februari kita start kelas tu sampai sekarang. Itu pun bilangan dia macam saya katalah 3 dini A pun bukan semuanya masuk. 3 dini A pun setakat yang masuk daripada 28 orang adalah 24 orang. Ada 4 orang lagi yang belum masuk. Itu pun puas saya paksa. Sebab saya kata kalau awak tak masuk saya tak bagi markah untuk projek. Markah untuk projek adalah 20% daripada markah periksaan akhir tahun. Memang saya paksa. Kalau 5 tak masuk, mereka akan kehilangan markah. Saya cakap macam tu je. Jadi kalau dia tahu tanggungjawab dia akan cuba usaha juga masuk. Sebab saya ada tunjuk cara mudah nak masuk. Cara masuk melalui incognito yang pakai Delima punya login. Yang itu dia tak payah install pun Google Classroom dalam telefon dia. Dia hanya perlu pakai incognito Windows. Saya tunjuk step by step. Saya dah bagi dekat budak. Okey, memandangkan kalau kata kita nak buat peperiksaan di sini, kita nak asingkan kelas peperiksaan dengan kelas untuk peperiksaan dengan kelas untuk PDPR. Jadi kita create a new class. Cikgu ya. Ni create a new class. Create a class. Kelas kat situ kita tulis kelas PPT. Persaan tengah tahun 3 dini A. Contoh ya. Subjek kat sini subjek sains lah. Benda lain kita tak ada. Ini section ni sebenarnya tingkatan 3. Kalau cikgu nak tulis lah. Ya, room tu kalau ikut di luar negara memang dia ada bilik-bilik khas dia lah. Untuk subjek sains ada bilik dia apa semua. Tak perlu buat room apa semua. So kita create sahaja. Sekejap ya cikgu ya, dia ambil masa sikit nak create. Okey. Ini adalah kelas peperiksaan saya. Okey, contoh ya. People ni nanti ada 2 cara cikgu. Sama ada cikgu bagi kelas kod ni. Cikgu tekan copy invite link. Cikgu link pastekan dekat WhatsApp. Contoh ya cikgu ya, contoh ya. Saya letak dekat excellent.
Saya letakkan contoh ya. Contoh P. Gitu. Nah, okey. Jadi budak perlu log masuk sini dan perlu masuk situ, dia masuk username dengan password Google terima, dia boleh terus masuk saya punya kelas peperiksaan. Dia boleh terus masuk saya punya kelas peperiksaan. Ya. Ataupun cikgu sharekan link ni, nombor ni. Cikgu suruh masuk. Masuk dulu kelas peperiksaan. Nanti dekat sini, dekat tanda tambah ni, dia join kelas. Dia join kelas, dia masukkan nombor kod kelas peperiksaan kita tadi. Ataupun lagi satu cara, cikgu boleh invite. Yang invite ni cikgu renyah sikit ni. Cikgu kena cari nama seorang-seorang. Kalau nama dia dah ada dalam ni, biasanya ada. Kita tekan. Dia tak jumpa pula. Dia tadi. Baru sana. Dia tak jumpa. So, dia sistem hanya detect M. Tu. M dash. Kita boleh carilah. Siapa yang dah berdaftar dengan kita, Dema dah tukar profil kepada nama Dema, kita boleh add sahaja. Kalau tak, kita kena invite satu-satulah cikgu. Nah, itu cara dia. Okey. Sekarang ni kita nak tengok dekat sini saja. Kita nak tengok cara nak buat kertas soalan periksa di sini. Okey. First and foremost, kalau isu dia tadi sama macam Asma punya isu, soalan kita upload, budak nak perlu jawab atas kertas dan dia hantar pada kita, kita boleh tekan assignment. Kita boleh tulis kat sini kertas soalan PPT Sains tingkatan PPT Sains tingkatan 3. Okey. So anda diminta untuk menjawab semua soalan yang diberikan dalam masa yang ditetapkan. Gitu. Nah, selamat maju jaya. Okey. Kat mana nak upload soalan? Di sini cikgu. Kita add. Kalau soalan tu dah ada dalam Google Drive, cikgu pergi Google Drive sahaja. Kalau soalan tu tak ada dalam Google Drive, cikgu kena upload daripada file dalam komputer, cikgu tekan file. Okey, contoh soalan daripada Google Drive saya. Okey, kita pergi. Ni dah tunjuk recent soalan lah. Soalan-soalan yang terbaru. Soalan-soalan yang terbaru ya. Okey, macam ni. Contoh dia. Soalan kibat. Okey ni. Okey, kita insert yang ini. Okey. Student can view file. Kita bagi kebenaran dia untuk tengok sahaja. Jadi bila dia double klik kertas soalan tu, dia akan nampak kertas soalan saya. Dia boleh tengok aja. Dia boleh tengok sahaja. Jadi dia minta pemerhatian, dia minta jawapan kenapa periuk rasi tu bergetar. Dia minta kenapa blok kuprum terasa lebih sejuk daripada blok kayu. Dia minta jawapannya, budak-budak kena tulis jawapannya. Ini soalan kebat dia cikgu. Jadi budak akan menggunakan kertas, dia tulis jawapan atas kertas. Nah, kita pesan tak payah tulis soalan. Tulis jawapan atas kertas. Soalan 1 apa jawapan, soalan 2 apa jawapan, soalan 3 apa jawapan. Jawapannya. Lepas tu, nanti dekat sini nanti budak akan hantar. Okey. Ni pun main peranan. Katakan peperiksaan kertas sains saya ni hari yang pertama.
Waktu dia mula tadi sepatutnya jam 8 pagi sampai pukul 10. 2 jam ya. Jadi kita kena habiskan juga, mau tak mau, pukul 10 AM. Kena habiskan juga pukul 10 pagi. Ada topik? Tak ada topik. Sebab ini kelas ni kelas peperiksaan sahaja. Okey, rubrik di sini kalau cikgu nak buat rubrik sendiri, pemarkahan sendirilah. Ini untuk skema jawapan lah. Ni skema jawapannya. Kalau cikgu nak guna skema jawapan sendiri, nak buatlah siap-siap. Apa dia, macam mana lah. Kalau cikgu tak ada nak buat, cikgu tak ada nak guna rubrik yang direka, yang dah siap-siap, kita nak cek sendiri kemudian. Okey. Cukup sekadar maklumat yang ada. Kita tekan assign. Okey. Baik. Jadi budak-budak bila dia masuk, dia akan nampak something different lah sebenarnya. Tapi yang ni dia nampak sama. Ini pandangan kita. Budak akan nampak macam ni. Dan dekat sebelah kanan di sini nanti ada tempat dia nak upload jawapan. Cuma macam gini, kalau gini kelas komen ni kita kena disablekan. Boleh sebenarnya kita nak disablekan kelas komen tu. Cuma kejapnya cikgu ya. Alamak, macam mana nak macam ni? Gini. Okey, tak payah. Macam mana ni? Saya pun tak ingat dah. Kejap Dah lama tak buat, tak ingat dah. Oh, ya betul. Dekat setting. Ya Allah, ya Tuhan. Dekat setting. Sini kelas komen. Grading kan stream. Sini. Kita matikan. Cikgu je boleh post komen. Matikan. Kita matikan kelas komen. Jadi, untuk peperiksaan bila kita dah matikan kelas komen, bila budak-budak masuk, tengok soalan peperiksaan. Ni sebab saya cikgu tau. Saya je boleh komen. Budak-budak semua tak boleh komen. Jadi kita bagi link ni 10 minit ataupun setengah jam sebelum peperiksaan itu dimulakan. Kalau nak selamat 10 minit lah kan. 10 minit sebelum kita bagi. So budak-budak tu cuba masuk dan jawab dalam masa 2 jam. Nanti apa yang budak-budak tu jawab, markah dia akan ada di sini cikgu. Ya, markah dia, siapa yang jawab, siapa yang dah masuk, siapa yang dah hantar. Okey. Lepas tu nanti dekat sini dia akan automatically ada grade. Dan saya tunjuk contoh ya. Ini kelas PDPR saya. Ini mana yang ada grade tu, mana saya dah check lah. Mana yang tak ada grade tu saya belum sempat check lagi lah. Tapi ini adalah pemarkahan dia yang saya dah bagi setakat ini. Itu projeknya, bab lain examnya. Quiz bukan exam. Istilah quiz lah. Ini dalam kelas PDPR saya. Okey cikgu. Gitulah dia punya situasi. Sebab tu kalau saya, sebenarnya saya suka lagi guna Google Classroom. Sebabnya pemarkahan tu bila kita nak semak, yang best ni. Bila kita nak semak, kadang kalau cikgu nak print kertas tu satu-satu pun, cikgu pening kan cikgu. Kalau cikgu nak semak kerja mereka,
Gini je cikgu. Sekejap ya. Kita tengok. Dah jawab ke belum? Oh, dah ada 4 orang jawab. Okey. Kalau cikgu pakai telefon, senang. Cikgu klik sahaja. Tekan pada jawapan mereka. Dan dia akan automatically ubah kertas jawapan mereka tu kepada bentuk yang kita mudah nak tanda. Sekarang ni dia masih dalam bentuk JPEG. Tahu cikgu? Dia masih dalam bentuk JPEG. Jadi macam mana kita nak tanda? Kan? Jadi kita kalau dalam app telefon kita ada PDF reader ataupun PDF file, kita boleh tekan. Yang macam komputer saya ada kami. Jadi saya akan tekan kami. Dia akan buka. Kami ini satu laman web yang menggunakan yang bantu menggunakan PDF untuk penandaan. Untuk kita guna sebagai penandaan lah. Cuma kalau cikgu-cikgu nak pakai kami, cikgu-cikgu kena carilah kami punya apps untuk diinstalkan dalam telefon. Kalau cikgu dah instalkan kami punya apps dalam telefon, insyaAllah cikgu-cikgu boleh pakailah kami punya apps ni untuk penandaan. Ya, kejap ya, kita tunggu dia upload dulu. Kita tunggu dia loading dulu. Okey. Okey, tak apa. Okey. Besar kan cikgu kan? Budak-budak tekan gambar kan? Jadi besar. Jadi macam ni, kita kecilkan kita lah. Okey, macam mana nak tanda? Macam mana nak tanda? Ni cikgu ya. Ni drawing. Ambil lah warna yang cikgu nak. Okey. Save. Jadi cikgu ubah tenaga angin ni saya pakai mouse ya cikgu ya. Contoh ya. Ini bila budak ni tak kat gambar, tapi kita tukarkan dia kepada PDF file. Okey. Lepas tu kita dah tanda. Kita tekan save. Tak payah create copy, tak payah more, kita tekan save aja. Lepas kita tekan save, balik je. Patutnya kat sini kita dah ni kan. Yang ni tadi kita dah ni, kita refresh. Sepatutnya bukan grade with kami tadi. Ya Allah, tak link. Kena klik yang ni. Boleh keluar apa yang kita tanda tadi cikgu. Boleh keluar apa yang kita tanda tadi cikgu dekat sini. Dan cikgu boleh terus masuk markah di sini. What? Ma, jangan. Tengok ya cikgu-cikgu ya. Markah yang saya tanda tadi. Dah ada dah di situ. Ya, okey. Lepas cikgu boleh masuk dalam markah kat sini. Berapa kau cikgu nak komen ke apa ke kan. Lepas tu cikgu kena tekan return. Bila dia tekan return, budak nampak apa markah peperiksaan yang dia dapat. Ini pun sangat membantu kalau dia adalah kertas 2. Satu lagi cara, kalau kertas 2 ni, yang saya suka ya cikgu ya. Satu lagi cara yang kertas 2 ni yang saya suka, ialah kalau guna Google Classroom, kita boleh pakai satu lagi aplikasi
Tadi tu assignment. Assignment ni budak kena jawab terus. Budak kena jawab, kena upload jawapan. Satu lagi cara, kita boleh create questions. Kita create questions. Kita tulis kat tu, jawab soalan di bawah. Yang ini untuk jawapan yang budak tak perlu nak lukis apa-apa. Budak hanya perlu baca soalan dan jawab soalan. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan saraf tunjang? Yang ini kita tulis soalan di sini ya. Kita tulis soalan di sini. Banyak soalan yang kita nak tulis. Provided budak-budak ni boleh jawab dengan menaip. Kalau macam pelajaran yang menggunakan tulisan Jawi, saya galakkan guna assignment tadi. Ini kalau soalan yang kita nak type ataupun soalan yang kita tak nak type. Kita nak masuk gambar je soalan. Soalan yang kita nak masuk gambar. Boleh cikgu, kita ambil gambar tu. Pertama sekali kita memang dah uploadkan dekat dalam Google Drive. Kalau gambar tu kita belum upload, kita tekan upload lah untuk cari file tu. Ya, macam saya. Nah, saya ada soalan-soalan yang saya dah screenshot daripada buku teks yang budak boleh tengok lah. Ya, okey, kita ask. Ni kita ni. This one sekali lagi kita disable. Budak tak boleh reply antara satu sama lain. Due date ikut tarikh peperiksaan kita. Pukul berapa peperiksaan kita habis? Kalau peperiksaan kita habis petang, pukul 4. Pukul 4 lah. Gitulah. Ya, okey. Student tak boleh reply. Okey. So kita ask. Baik, apa yang budak akan nampak ya cikgu? Apa yang budak akan nampak? Macam saya kata tadi, ini apa yang kita nampak. Apa yang budak nampak, ni soalan, dia boleh tulis jawapan di bawah. Di belah bawah ni ada tempat jawapan, di sebelah sini pun ada tempat jawapan. Dan dia hanya perlu tekan send, balik semula. Dan keadaan dia nanti akan jadi macam ni cikgu. Bila kita pakai questions kita pakai questions untuk budak menjawab, nanti dia akan jadi macam ni. Oh yes, lagi korang jawab. Okey, jawapan ni, budak punya jawapan terus ada di sini. Jadi kita hanya perlu bagi markah. Kita hanya perlu bagi markah. Ya cikgu ya? Ini kelebihan question lah. Mana mereka hanya perlu tulis jawapan. Tanpa tulis soalan, tanpa perlu upload apa-apa file. Nah, ini sesuai lah untuk bahasa Melayu, karangan ya. Kalau cikgu-cikgu nak buat rumusan, BI pun should not be a problem lah. Kalau dia just soalan, question and answer. Nah, kalau macam untuk type, tulis email apa semua tu nak kena ada format kan cikgu. Jadi format tu by right, kalau dia orang boleh jawab format tu menggunakan question and answer ni, dia boleh type sebenarnya ikut format kalau dia pandai lah. Kalau dia tak pandai, cikgu kena sediakan format. Dia kena dekat tempat assignment tadi, dia boleh edit lah. Tapi daripada cikgu suruh bagi kemudian dia edit, cikgu make a copy for every student. Baru dia boleh jawab atas format tu dan dia orang lain tak akan kacau jawapannya. Macam tu lah. Okey ke cikgu-cikgu? Pening cikgu-cikgu dengan saya ini. Okey cikgu, ada apa-apa nak tanya saya ke? Nak?
Tak dengar. Siapa tu? Ina, Ya. kami apps tu Ina ambil yang mana satu? Kami apps. Warna biru kak? Yang warna biru tulis kami tu. Ya. Okey. Bukan kami home kan? Bukan Kalau yang warna biru tu kami home. Kami home. Mhm. Tak, rasanya kami apps. Sat. Let me cari. Kami extension. Sekejap ya. Okay, sekejap ni saya double check dulu. Shut up. Okay, ni. Kami for Google Chrome ni kak. Ni kalau extension pakai Chrome Web Store, ni dia. Kami for Google Chrome. Itu kalau pakai extension dalam Android boleh yang tu sebenarnya. Kami extension tu. Akak just pergi pada Chrome, akak cari kami extension. Kami extension for phone. Nanti dia keluar lah. Dia akan keluar dia punya ni lah, dia punya apa? Dia punya extension. Macam tu lah. Bukan kami KAMI tau. Dia ada dua. Satu kami yang dia punya lambang tu KAMI. Satu tu kami yang ni. Yang K tu ya? Kalau tak jumpa yang KAMI ni saya rasa sama juga saya rasa. Tapi inilah dia. Kami ni. Dia daripada Auckland, New Zealand. Lagi satu akak rasa kalau macam cikgu rasa pening-pening nak buat soalan ni, yang bahagian B kan, biasanya yang subjektif ni, akak rasa bagi soalan budak dalam bentuk PDF pun boleh. Kemudian budak samalah juga kaedahnya tadi, budak apa ni, ambil gambar kan. Budak ambil gambar, kita print je, kita tanda macam biasa. Boleh, tapi akan nak pakai platform mana? Akan nak bagi soalan tu melalui apa? Budak hantar melalui apa? Melalui GC boleh. Melalui GC lah. Kalau melalui GC sama macam saya buat tadi itulah. Tapi kalau kata ada cikgu yang tak boleh, kita boleh je kalau cikgu nak guna Telegram ke, nak guna WhatsApp ke. Cuma saya tak, WhatsApp ni kita risau telefon cikgu berat. Betul. Kalau guna Telegram, kalau semua budak ada Telegram tak apa. Macam 2C rata-rata majoritinya ada Telegram, nak dengan tak nak masuk je sebenarnya. Yelah, daripada segi penandaan cikgu tu, cikgu rasa berat nak tanda melalui telefon ataupun laptop kalau ni. Berat, print saja semua, tanda macam biasa. Boleh. Boleh juga macam tu. Ikut keselesaan cikgu lah. Menggunakan Google Form dan atau Google Classroom ni bukan wajib cikgu, dia atas kehendak cikgu sendirilah. Kalau cikgu rasa cikgu nak gunalah. Saya tidak akan memaksa. Saya bagi ilmu je cikgu, terpulang lah cikgu nak guna atau tidak. Gitu. Kita bukan apa sebab kita pun faham ada cikgu yang tak boleh nak guna. Kan? Jadi kita pun kena faham jugalah sebenarnya. Jadi atas cikgu. Kalau cikgu rasa selesa menggunakan cara biasa pakai Telegram ataupun pakai WhatsApp bagi soalan. Macam Cikgu Zamzul kan, dia bagi soalan, dia suruh budak jawab dalam grup juga. Boleh je macam tu. Tapi sebab ini dia peperiksaan kan cikgu, so kita nak
budak ni macam ni nak kata apa budak ni ada rasa dia dalam keadaan periksa. Betul ke? Macam tu lah. Lebih kurang. Payah nak susah ayat. Kita nak bagi 5 rasa. 5 ni tengah exam sebenarnya. Bukan main-main. Oh, cikgu-cikgu jangan lupa isi kehadiran. Saudara Nani dah 2 kali cakap. Dia dah bagi link dekat dalam chatting Ada link dalam chatting. Nanti saya boleh reshare kot. Saya reshare dalam excellent. Ya, Kak Nani ya. Saya sharekan dalam excellent ya. Okay. Ini untuk saya baru share dalam excellent tu. Dia punya kehadiran untuk bengkel hari ni lah. Cikgu-cikgu mungkin ada yang keliru. Mungkin ada yang pening. Tak apa cikgu. Cikgu buat dulu. Saya faham. Cikgu cuba buat dulu. Kalau cikgu rasa sukar menggunakan kaedah yang saya tunjukkan hari ni dan cikgu rasa selesa dengan cara cikgu sendiri, terpulang pada cikgu. Cuma saya menggalakkan cikgu-cikgu tingkatan 3, 4 dan 5 untuk menggunakan kaedah ini sebab kita nak mereka biasa dengan format peperiksaan sebenar. Sebab seingat saya Kak Mumtaz ada cakap tadi jadual dia menggunakan jadual format peperiksaan sebenar. Ya cikgu-cikgu ya. Ada apa-apa lagi ke? Cikgu-cikgu nak tanya saya. Ya, Faiz nak tanya apa Faiz? Are you better than me? And get this in the picture bed. Faiz. Ya. Apa yang Faiz nak tanya pasal assignment ni? Faham? Apa yang Nanti Faiz WhatsApp dengan Kak Ina lah ya. Apa-apa yang Faiz nak tanya kalau tak jelas lagi ya. Tak ada apa-apa dah ke cikgu-cikgu? Kalau tak ada apa-apa, saya nak tutup. Saya nak tutup dah bengkel kita ni. Kalau dah tak ada apa-apa soalan, nak tanya apa semua dengan saya nak tutup dulu. Nanti insyaAllah kalau ada tersengguk di tengah jalan sambil-sambil tengah buat soalan tu, cikgu-cikgu boleh WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan cuba. Saya akan cuba bantu sikit-sikit lah. Seorang-seorang lah. Ya. Saya akan bantu seorang-seorang lah. Macam mana ya. Okey cikgu-cikgu. Terima kasih kerana sudi mendengar. Ambil bahagian. Ambil ilmu sikit pagi ni. Maaflah atas keadaan kecelaruan dengan suara-suara dari belakang yang pagi tadi dengan muziknya. Dengan tengah hari ni dengan suara anak dara saya kat sebelah. Apa semua. Minta maaf banyak-banyak atas gangguan-gangguan. Moga ilmu yang sikit saya kongsi ni dapat dimanfaatkan oleh semua lah. Okay, insyaAllah. Nanti bila dah ada recording ni dah dimasukkan, dah di-clearkan oleh Google Drive. Dalam drive saya akan upload dalam YouTube saya lah untuk cikgu-cikgu nak ulang tayang balik tengok macam mana ya. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak semua. InsyaAllah apa-apa nanti boleh je WhatsApp saya. Cuma bagi bahasalah dekat saya untuk jawab satu-satu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata nak makan di rumah.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi